tell me that I'm never. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan yang amat dihormati, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Akhirnya, sekali lagi, usul undi tidak percaya sekali lagi keluar di media sosial, dan ini dinyatakan sendiri oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim PMX. Akhirnya, selepas Anwar Ibrahim digesa daripada kepimpinan PAS untuk meletakkan jawatan, kerana usul itu telah diluluskan oleh kepimpinan PAS menggesa Anwar letak jawatan, nampaknya Anwar Ibrahim menyahut cabaran itu dengan mengeluarkan kenyataan untuk mengadakan usul undi tidak percaya pada masa persidangan terdekat ini. Satu tulisan daripada Syabuddin bertarik 21 September. Elok juga ada usul undi tidak percaya Oktober ini. Selepas Anwar mencabar agar usul undi tidak percaya dibentangkan terhadapnya di Parlimen pada sesi Oktober ini, cabaran itu segera disahut oleh Ketua Penerangan PAS, Ahmad Fadli Syari. Menurut ahli Parlimen Pasir Mas itu, jika benar usul undi tidak percaya mahu dibentangkan, ahli-ahli Parlimen Blok Kerajaan hendaklah dibebaskan daripada perjanjian yang sebelum ini mengikat mereka. Beliau mendakwa wakil rakyat daripada Blok Kerajaan ketika usul percaya terhadap Anwar pada Disember 2022 dahulu telah diikat dengan suatu perjanjian. Jika benar-benar anak jantan, bebaskan ahli-ahli parlimen daripada semua perjanjian yang mengikat mereka. Beri mereka kebebasan mengundi mengikut pilihan sendiri. Kita tengok adakah Datuk Seri Anwar masih kekal ataupun tersungkur, katanya di FB. Saudara-saudara, menurut anda, adakah sekiranya kepimpinan PHPN Kerajaan Perpaduan hari ini membebaskan ataupun tidak lagi mengikat ahli-ahli parlimen untuk lompat sokongan ataupun lompat parti? Adakah keputusan berpaling kepada Perikatan Nasional? Adakah ramai ahli parlimen daripada kerajaan hari ini akan menyokong Perikatan Nasional? Itu menjadi persoalannya. Yakin sangatkah PN sekiranya ahli parlimen kerajaan tidak diikat dengan janji-janji itu, mereka terus akan sokong PN? Itu menjadi persoalannya. Saudara-saudara, bagi saya, secara pribadi, apa yang dilakukan oleh kepimpinan PHPN yaitu mengikat ahli parlimen adalah untuk kestabilan politik, bukan semata-mata untuk mengekalkan Anwar sebagai Perdana Menteri. Itu hanya pandangan pribadi saja. Jadi saudara-saudara, kalau benarlah mereka, ahli-ahli parlimen ini, tidak lagi diikat dengan janji seperti mana yang berlaku sebelum ini, seperti mana mereka diikat sebelum ini dengan perjanjian-perjanjian itu, adakah ramai ahli parlimen daripada kerajaan hari ini akan menarik sokongan? Itu menjadi persoalannya. Jadi saudara-saudara, selepas semua itu dilakukan secara tertib di akhir tulisan Syabuddin, barulah Blok Pembangkang mengemukakan usul undi tidak percaya secara rasmi kepada Parlimen. Agak-agak kalau semua itu berlaku, berani tak Anwar mengarahkan Speaker Parlimen Johari Abdul agar membenarkan usul undi tidak percaya diluluskan atau untuk dibentangkan? Apa komen anda? Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan yang amat dihormati, terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Akhirnya ada satu tulisan berkaitan dengan gesaan Anwar untuk letak jawatan, dan ada satu tulisan di mana perkara ini ataupun tulisan ini pasti mengejutkan kepimpinan pembangkang dan terutamanya kepada Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Satu perkongsian daripada Syabuddin bertarik 22 September, Anwar harus banyak bertenang. Gesa Perdana Menteri letak jawatan, perkara biasa. Perdana Menteri Anwar Ibrahim nampaknya semacam koyak dan begitu mudah tersentuh hati dengan gesaan pemuda PAS yang menuntutnya letak jawatan. Sebagai reaksi, beliau bukan saja membalasnya dengan mencabar agar undi tidak percaya segera dilakukan terhadapnya dalam sidang parlimen akan datang, malah
turut menampilkan dirinya dengan ucapan balas yang berapi-api. Dengan wajah yang marah, Anwar juga memperlekeh Ketua Pemuda PAS sebagai pemimpin yang tidak tahu sejarah, menjadi alat dan perkakas kepada perasuah serta pencuri harta rakyat, sambil dalam waktu yang sama melambung dirinya sendiri sebagai bekas banduan yang terhormat. Wow, adakah status banduan terhormat di dunia ini? Menurut Syahbudin, melihat gayanya berucap sedemikian rupa sambil dengan nada menjerit di malam memperingati kebangkitan reformasi Jumat malam yang lalu, kadang-kadang membuatkan kita berpikir, ini ucapan seorang Perdana Menteri atau ucapan Ketua Pembangkang? Yang jelas di mata penilaian ramai orang ialah Anwar masih seolah-olah sukar menanggalkan watak sebagai Ketua Pembangkang. Tetapi bila sudah menjadi PM, terus menjerit ketika berucap adalah suatu kejanggalan. Sudah ada kuasa, status diri lebih terhormat, boleh melakukan apa saja dengan kuasa, dari hujung langit ke hujung langit, sibuk nak menjerit lagi untuk apa menurut Syahbudin. Saudara-saudara, di akhir tulisan ini, sebagaimana PM tidak mahu pembangkang naik jadi kerajaan, pembangkang juga tidak mahu melihat PM terus kekal di jawatan yang disandangnya. Kerja pembangkang ialah memastikan PM dapat dipensiunkan seawal mungkin, dan caranya ialah dengan menggesanya meletak jawatan. Cuma kalau tak tahan jiwa dengan gesaan letak jawatan dan tak ingin lagi digesah meletak jawatan, jawabannya mudah saja, segeralah letak jawatan menurut Syahbudin. Saudara-saudara, menurut Anda ini satu tulisan yang pasti ada isi tersiratnya. Mungkinkah dengan ini Anwar harus lebih bertenang? Dan gesaan letak jawatan itu adalah perkara biasa bagi Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Saudara Bapak, apa komen Anda? Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Untuk Anda Bapak yang amat dihormati, pasti ada cadangan-cadangan daripada penyokong-penyokong ataupun pemerhati politik. Cadangan-cadangan seperti presiden ataupun mana-mana pengurusi di dalam parti untuk ditukar, dan juga ejek-ejek dan kepimpinan tertinggi di dalam parti. Bagi Parti Bersatu, akhirnya Faizal Azumu sahkan tak bertahan jawatan timbalan presiden. Dalam satu kenyataan melalui Malaysia Kini bertarik 21 September, Timbalan Presiden Bersatu Ahmad Faizal Azumu menerima keputusan agar dia berundur selangkah ke belakang dan memberi ruang kepada Setiausaha Agung Hamzah Zainuddin untuk memegang jawatan nombor 2 parti tanpa bertanding. Faizal yang akan bertanding bagi jawatan Naib Presiden dalam pemilihan akan datang berkata, tumpuan utamanya adalah untuk mengukuhkan parti dan bukannya cita-cita pribadi. Jawatan ini bukan milik pribadi, parti pun bukan milik pribadi, katanya ketika dihubungi Malaysia Kini. Faizal sekali lagi menegaskan cadangan agar dia berundur itu disuarakan Presiden Muhyiddin Yassin, yang kemudiannya dipersetujui secara bersama oleh kepimpinan tertinggi parti. Ketika musyawarah dengan Presiden, kami sebulat suara setuju dengan cadangannya bagi memastikan parti kita lebih bersedia untuk hadapi pilihan raya dan cabaran akan datang. Untuk itu, kita telah bersepakat dengan Hamzah mengambil alih peranan timbalan Presiden, dan saya ambil satu langkah ke belakang untuk jadi Naib Presiden, kata bekas Menteri Besar Perak itu. Saudara-saudara, adakah dengan ini Hamzah Zainuddin yang disediakan ruang untuk mengisi jawatan timbalan Presiden sebagai pemimpin nomor 2 tertinggi di dalam Parti Bersatu? Adakah ini satu permulaan kepada Hamzah untuk menjadi Presiden Bersatu pada masa akan datang? Ataupun mungkin lebih hebat lagi menjadi pengerusi Perikatan Nasional?
Nah, akhirnya Faisal Azumur kita boleh katakan sah letak jawatan dan memberikan ruang kepada Hamzah Zainuddin untuk memegang jawatan nomor 2 tertinggi di dalam Parti Bersatu. Kalau masa akan datang, Hamzah akan jadi pengurus CPN ataupun Presiden Bersatu. Bagaimana pula dengan Muhyiddin Yassin? Tuan-tuan dan puan, apa komen Anda?